selamat pagi. Saya ucapkan selamat berjumpa semula dalam kelas online. So hari ini kita akan membincangkan ulang kaji Caknas TPM 2017 bahagian pertama, Geografi Alam Sekitar Manusia. Hari itu kita dah bincang Geografi Alam Sekitar Fizikal semester 2. Jadi hari ini kita akan cuba bincang secara detail. Kita nak tengok soalan-soalan yang telah dikemukakan dalam peperiksaan STPM tahun 2017. Bahagian B, bahagian B, alam sekitar manusia. Soalan yang pertama, soalan 4A. Soalan 4A, ini adalah soalan struktur, soalan struktur yang membawa 15 markah, yang membawa 15 markah. So soalan 4A, yang pertama, soalan 4A, soalan dia kenal pasti 3 pakatan ekonomi serantau di Asia Pasifik. So soalan ni mudah ya. Dia kamu hanya perlu menyatakan, menyenaraikan 3 pakatan ekonomi serantau di Asia Pasifik. Tapi dia melibatkan Asia Pasifik lah. Dia melibatkan Asia Pasifik. Iaitu dalam satu konteks pakatan yang lebih luas. Bukan ASEAN saja. ASEAN masuk lah. ASEAN termasuk di dalam ni. Tapi dia, kalau kamu sebut hanya ASEAN, dia tak cukup lengkap lah. Maksudnya kena ada pakatan-pakatan lain. Contohnya, di antara jawapan calon jadi calon perlu mengenal pasti 3 pakatan ekonomi serantau di Asia Pasifik. Namun begitu kita tengok ramai pelajar dapat jawab dengan baiklah soalan ini. Dia senang sebab kita nak hanya sebut ASEAN. ASEAN, APEC, EAEC dan AFTA. Dia nak 3 dia sebut 3 So cuma kita kalau boleh kita sebut bagi lengkap lah. Kita sebut ASEAN, ASEAN itu apa? Kita boleh sebut dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris lah. Kita sebut ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Ataupun Pertubuhan Negara Asia Tenggara. Itu yang pertama. Yang kedua APEC. APEC ialah Asia Pacific Economic Cooperation. Asia Pacific Economic Cooperation. Yang ketiga EAEC. East Asia Economic Caucus. Yang ni berkaitan dengan ekonomi lah. Dan yang keempatnya AFTA. Ataupun kita sebut sebagai ASEAN Free Trade Area. ASEAN Free Trade Area. Ini di antara pakatan-pakatan ekonomi serantau. So dalam soalan ini, kamu kena tahu beza tau. Dia tak pakatan ekonomi. Ada di antara pakatan-pakatan serantau yang tidak melibatkan ekonomi. So kamu kena alert kepada benda ni lah. Ada pakatan yang bersangkutan dengan alam sekitar saja, tak ada ekonomi. So yang ni dalam konteks dia nak yang ekonomi Macam ASEAN dia lebih kepada semua benda. Semua. Ekonomi, sosial, semualah. Jadi kita nak tengok benda ni. So jangan silap tanda. Jangan silap sebut. Kalau silap sebut, masalah kamu akan memberi jawapan yang salah dan tak ada markah lah. Walaupun hanya 3 markah, 3 markah itu sangat berharga. Okey boleh faham Boleh faham tak yang ni? Boleh. Okey. Yang ni yang pertama. Yang pertama Yang kedua, ni dia lebih rumit sikit. Soalan dia, soalan 4B prinsip memakmurkan negara jiran menjadi fokus utama dalam kerjasama serantau. Uraikan 2 peranan Malaysia dalam menjayakan prinsip tersebut. Maksudnya soalan ni memerlukan kamu menjelaskan peranan Malaysia dalam menjayakan prinsip
iaitu prinsip yang dikenali sebagai prinsip memakmurkan negara jiran. So soalan ini memerlukan kamu pelajar menguraikan dua peranan Malaysia. Kita nak tengok peranan Malaysia, apa yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia dalam menjayakan prinsip memakmurkan negara jiran. Dalam konteks kita nak tengok peranan, dalam konteks peranan kerajaan atau negara Malaysia dalam membantu atau menyokong negara jiran dalam ekonomi dan juga sosial. Yang penting ialah ekonomi. So apa yang perlu kita jawab? Apa yang perlu kita jawab ialah pembangunan ekonomi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, apa peranan Malaysia dalam konteks pembangunan ekonomi? So kalau kita tengok dalam konteks pembangunan ekonomi, banyaklah. Yang pertama, penyertaan Malaysia dalam blok-blok ekonomi ni. Penyertaan Malaysia dalam blok-blok ekonomi, contohnya ASEAN, AFTA dan sebagainya. Yang tu kamu kena hurai lah, kena jelas bagaimana penyertaan Malaysia dalam blok-blok ekonomi ni memberi sumbangan, memberi sumbangan terhadap kemakmuran negara jiran. Contohlah, kita ambil contohnya adalah Golden Triangle. Golden Triangle atau kita panggil sebagai segitiga pertumbuhan. Segitiga pertumbuhan yang disertai oleh Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei dan sebagainya. So kamu hurailah, ambil mana-mana satu isu, kamu jelaskanlah bagaimana peranan Malaysia dalam konteks penyertaan dalam segitiga pertumbuhan ekonomi yang melibatkan kerjasama dengan negara-negara seperti Thailand, Indonesia dan juga Singapura dan juga Filipina ataupun Singapura, Brunei. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu menangani isu politik dalaman. Membantu menangani isu politik dalaman. Yang ni peranan Malaysia adalah sebagai, kita panggil sebagai panggil sebagai apa? Pengadil, bukan pengadil lah, dia panggil apa? Sebagai penyelaras, sebagai penyelaras untuk mengatasi pertikaian, perundingan. Contohnya Malaysia mengadakan perundingan, menjadi badan perantara ataupun negara perantara untuk mengadakan rundingan bagi menangani isu-isu politik dalaman. Contohnya yang berlaku di Thailand, di Myanmar, di Myanmar. Pertikaian kaum yang berlaku di Myanmar. Kemudian di Filipina, terutamanya di Kepulauan Luzon atau Mindanao, iaitu berlaku pertikaian politik, politik dalaman, isu-isu politik yang berkaitan dengan negara luar. Malaysia hanya berperanan sebagai penyelaras ataupun pendamai, sebut sebagai pendamai. Itu di antara peranan-peranan negara Malaysia. Yang ketiga, membantu menangani isu alam sekitar. Yang ni banyak program-program yang dilaksanakan untuk membantu menangani isu alam sekitar ni. Antaranya ialah memberi bantuan kepakaran. Contohnya menghantar tenaga bomba, anggota bomba, memberi bantuan keuangan, menghantar misi penyelamat, misi penyelamat, bantuan kemanusiaan ke negara-negara yang mengalami bencana, yang mengalami bencana. Contohnya kebakaran hutan di Indonesia. Malaysia hantar pasukan bomba untuk membantu Indonesia memadam kebakaran hutan. Itu di antara peranan Malaysia lah dalam konteks memakmurkan negara jiran. Okey, dalam konteks pelaburan, dalam konteks pelaburan, Malaysia menjalankan pelaburan, melabur dalam sektor-sektor tertentu, khususnya sektor pertanian lah, di negara-negara yang kurang maju. Contohnya di Indonesia, Malaysia melabur dalam sektor pertanian, ataupun kita panggil perladangan. Contohnya perladangan kelapa sawit. Perladangan kelapa sawit getah, di Indonesia. Okey, teknologi pula. Teknologi ni maksudnya dalam konteks pertukaran teknologi lah.
contohnya Malaysia bawa teknologi dalam konteks teknologi peladangan kelapa sawit ni ke Indonesia dan dikembangkan teknologi ni di Indonesia sehingga satu peringkat Indonesia menjadi pengeluar utama kelapa sawit. Kalau dulu Malaysia adalah pengeluar utama kelapa sawit, tapi bila dilakukan proses pertukaran teknologi, diajar ataupun dibawa teknologi itu ke Indonesia, dibuka ladang kelapa sawit dan sebagainya, Indonesia dah mencapai tahap teknologi yang tinggi. So sekarang dia dah mencapai ataupun menguasai pengeluaran kelapa sawit dunia. Kemudian bahan mentah, bekalan bahan mentah. Bekalan bahan mentah ni makna dia kita membekalkan bahan mentah kepada negara-negara yang tak ada bekalan bahan mentah. Contohnya Singapura. Jadi Singapura banyak mendapat sumber bekalan bahan mentah dari negara Malaysia untuk membangunkan sektor perindustrian dia. Antaranya contohnya ialah apa? Buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian petroleum mentah daripada negara Malaysia. Itu bahan mentah. Bab keselamatan, peranan Malaysia ialah menjalankan kerjasama dengan negara-negara ASEAN yang lain, contohnya Indonesia dan juga Thailand dan Singapura untuk mengawasi dengan mengadakan rondaan dan kawalan di perairan laut dan juga sempadan darat. Di perairan laut dan juga sempadan darat. Kalau di perairan laut, dia menggunakan tentera laut dan tentera udara dan juga maritim. Kalau di darat, dia menggunakan pasukan polis hutan atau pasukan simpanan, polis. Dulu dia panggil polis hutan lah. Ini polis apa dipanggil sekarang ni? Polis apa? Polis sempadan lah. Yang duduk jaga sempadan dan tentera lah. Dan anggota tentera. Yang ni untuk keselamatan. Kemudian pengangkutan. Maksudnya kita ada kerjasama dengan beberapa negara lah dalam mewujudkan rangkaian pengangkutan yang baik. Antaranya ialah kerjasama dengan Singapura. Link kedua yang dibina di Tambak Johor tu. Jadi menghubungkan Singapura dengan Malaysia. Kemudian kita ada hubungan dengan Thailand, landasan kereta api kembar dan sebagainya. Ini di antara bentuk-bentuk kerjasama atau peranan yang dimainkan oleh Malaysia dalam konteks pengangkutan. Lagi pengangkutan contohnya lebuh raya utara selatan tu, menyambungkan Bukit Kayu Hitam di sepadan dengan Thailand, sambungan daripada sepadan dengan Thailand. Jadi dia memudahkan proses pengangkutan dan memudahkan proses keluar masuk barangan daripada Thailand ke Malaysia dan sebagainya. Dan yang terakhirnya ialah dasar kerajaan. Dasar kita adalah dasar kerajaan, kalau kita tengok dasar aman, bebas dan berkecuali. Dasar aman, bebas dan berkecuali. Dasar tidak campur tangan dalam urusan politik negara-negara luar adalah satu bentuk ataupun satu prinsip yang memang memakmurkan atau membantu untuk memakmurkan negara jiran. Kemudian kita ada dasar bebas, perdagangan bebas, dasar aman, bebas dan berkecuali itu. So, dasar ini adalah dasar yang memberi kelebihan dalam konteks hubungan antara negara. Maksudnya barang-barangan, pekerja, contohlah kita tengok pekerja ataupun tenaga buruh dari negara-negara lain. Contohnya dari Indonesia, dari Thailand, boleh masuk ke dalam negara Malaysia dengan mudah. Bukan dengan bebas. Bebas tu salah. Kita kena sebut dengan mudah. Maksudnya dengan dibenarkanlah, ada kebenaran. Contoh, kemudian buruh-buruh dari negara kita juga boleh pergi ke negara lain. Contohnya ke Singapura, Indonesia dan sebagainya. So ini adalah perkara-perkara yang perlu kamu beri perhatian bila nak jawab soalan ni. So saya bagi satu contoh. Macam mana nak jawab. So kamu boleh tengok. Okay. Kita ambil satu isi, iaitu membantu menangani isu alam sekitar. Okay.
Malaysia, kita tulis itu, Malaysia sangat komited dalam melindungi dan menangani isu alam sekitar, khususnya pencemaran rentas sempadan. Perkataan pencemaran rentas sempadan. Ya. So ini cara nak tulis untuk mendapat satu markah. Kemudian huraian dia, huraian dia, Malaysia sentiasa memberi kerjasama dan bantuan kepada negara jiran. Kena bagi contoh lah. Contohnya dengan menghantar anggota bomba untuk memadam kebakaran hutan di Indonesia. Contoh, apa yang dibuat dan negara mana. Negara mana yang terlibat. Negara mana yang menerima. Cukuplah bagi satu contoh. Jadi, dia dah memadai lah kalau kita bagi satu contoh. Tapi kalau jawapan yang umum, tak bagi contoh dan sebagainya, jadi dia tidak memberi markah. So, ini yang kita bimbang. Okey, setakat ni. Dini faham adik ni? Dini? Faham ke tak? Faham, cikgu. Boleh jawab tak? Kalau saya suruh bagi satu contoh. Contoh, ambil satu contoh lah. Contoh contohnya pembangunan ekonomi. Ya. Pembangunan ekonomi. Macam mana nak jawab? Kalau kita sebut pembangunan ekonomi, siapa boleh bagi contoh satu? Ya. Tiha tak? Tiha? Okey ya. So, kamu kena tengok bila kita sebut pembangunan ekonomi, kita nak melibatkan pembangunan ekonomi ya. Apa yang berlaku dalam konteks pembangunan ekonomi, yang pentingnya ialah kita rujuk kepada segitiga pertumbuhan. Contohnya segitiga pertumbuhan, dan kalau boleh nak kait dengan AFTA pun boleh. AFTA pun boleh. Ya, AFTA. Yang kita sebut tadi atas tadi AFTA ya. Ataupun kita panggil ASEAN Free Trade pun perdagangan bebas ya, bebas ya. Konsep perdagangan bebas ASEAN ni. Maksudnya negara-negara lain bebas masuk keluar dalam pasaran ekonomi. Dalam pasaran ekonomi. Itu yang pertama ya. Selain daripada itu, kita ada juga kerjasama dalam pembangunan ekonomi dalam konteks membangunkan sektor-sektor tertentu, misalnya sektor pelancongan. Kita ada gabungan beberapa negara yang mempunyai connection ataupun rantaian hubungan dalam bidang pelancongan. Contohnya Pulau Phuket dengan Langkawi, Thailand, kemudian pulau apa di Indonesia ya, beberapa pulau di Indonesia, Aceh ya. Maksudnya dia ada komunikasi, ada jalinan ya, di antara negara-negara dalam bidang ekonomi, khususnya pelancongan. Selain dari pelancongan ada lagi yang lain, contohnya dalam pertanian, dalam bidang pertanian yang kita sebut dah tadi, peladangan kelapa sawit, getah, itu berkaitan dengan pertanian. Dan ada kerjasama dalam bidang perindustrian, ya. Contohnya dalam antara Malaysia dengan Singapura. Ya. Dia ada bentuk kerjasama itu. So, yang tu yang kamu nak kena jelaskan. Okey. So, kita pergi kepada yang seterusnya. Soalan 4C ya. Soalan 4C ni dia suruh kita jelaskan dua langkah yang dilaksanakan oleh Malaysia dalam menangani masalah pencemaran rentas sempadan. Tadi kita ada sebut ya, pencemaran rentas sempadan. So, dalam soalan ini, pelajar perlu menjelaskan dua langkah yang dilaksanakan oleh Malaysia dalam menangani masalah pencemaran rentas sempadan. Dan untuk soalan ini, kebanyakan pelajar tidak dapat menjawab dengan baik. Kerana pelajar tidak memahami istilah atau konsep pencemaran rentas sempadan itu. Kebanyakan daripada pelajar dia merujuk kepada jenayah dan pendatang tanpa izin. Tapi dalam konteks soalan ini, penekanan
perlu diberikan kepada pencemaran atas badan seperti jerubu dan juga pencemaran air laut. Jerubu dan juga pencemaran air laut. So, jawapan yang perlu diberikan, ialah mengadakan rondaan dan kawal selia. Kita dah sebut tadi, mengadakan rondaan dan kawal selia dengan bantuan tentera laut, tentera udara dan polis marin. Tadi kita dah sebut dah yang bahagian jawapan yang bahagian atas tadi, kita dah sebut berkaitan dengan ni. Jadi benda ni kebiasaannya dan selalunya soalan-soalan sutur ni dia ada kaitan, dia ada connection antara soalan 1A, B, C. Cuma kamu perlu, kita panggil apa? Alert kepada benda ni. Kamu perlu ada peka. Kamu peka sikit, kamu baca tu bagi faham. Bukan kamu nampak bahawa dia ada hubungan di antara soalan-soalan ini. Dan dia sebenarnya untuk membantu kamu lah. Untuk membantu kamu. Okey. So yang pertama kita tengok mengadakan kawal selia, rondaan dan kawal selia. Yang kedua, bantuan peralatan dan teknikal pun kita dah sebut tadi. Bantuan teknikal, peralatan, kita hantar pasukan bomba dan sebagainya untuk membantu memadam kebakaran. Kemudian kita mengeluarkan atau memberi bantuan keuangan kepada negara-negara yang terlibat. Negara-negara yang terlibat. Kemudian kita menghantar tenaga pakar untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Dan yang seterusnya ialah perjanjian persefahaman antara negara. Contohnya perjanjian persefahaman ini yang berkaitan dengan alam sekitar ni banyak. Banyak. Antaranya kita tengok dalam ini, kita akan sebut dalam semester 3 nanti dengan detail lah banyak. Antara ialah protokol-protokol, deklarasi-deklarasi yang telah ditandatangani di peringkat dunia. Contohnya protokol Montreal, Montreal, Johannesburg, ini di antara contoh-contoh lah. Deklarasi Langkawi, deklarasi Langkawi. Kyoto, protokol Kyoto. Ini di antara protokol-protokol atau perjanjian persefahaman yang melibatkan isu-isu alam sekitar. Khususnya penjagaan hutan, larangan pembakaran hutan secara terbuka dan sebagainya. Persefahaman, persetujuan untuk mengurangkan kadar pembebasan gas-gas pencemar seperti karbon dioksida, mengurangkan pelepasan gas-gas yang boleh merosakkan ozon, lapisan ozon dan sebagainya. Ini ada dalam perjanjian-perjanjian persefahaman yang ditandatangani oleh beberapa negara, termasuk Malaysia. Okey. Setakat ni okey? Okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Faham ke tak? Faham. Faham. Betul nak jawab lagi ada masalah, kita akan jawab lagi, kita akan tengok kita akan tengok macam mana nak jawab soalan ini. Okey, kita tengok macam mana nak jawab soalan ini. Okey, contoh dia. Okey, 4D pula. Soalan 4D. Okey, soalan 4D. Soalan ini aman, bebas dan berkecuali. Okey? Aman, bebas dan berkecuali. So, itu trust dia. So, bila kita nak jawab, kita kena hurai. Kita kena hurai. So, bila nak hurai, apa yang penting kita tengok. Okey, kita ambil satu-satu. Aman, contohnya aman. Jadi, kita kena hurai lah konsep aman itu apa dia. Konsep aman itu apa dia. So, dalam konteks ni, Malaysia memperjuangkan hak setiap negara untuk menyelesaikan masalah dalaman secara aman dan harmoni. Itu perkataan aman tu. Aman dan harmoni tanpa campur tangan daripada pihak luar.
Malaysia juga menyokong segala bentuk hak untuk hidup secara aman dan harmoni tanpa pencabulan dan penindasan mana-mana pihak. Ini dia punya keterangan dia. Ini contoh keterangan lah. Mungkin ada cara lain untuk kamu menerangkan. Tapi dalam konteks penerangan, huraian, dia nak inilah. Contohnya kita sebut, Malaysia memperjuangkan hak setiap negara untuk menyelesaikan masalah dalaman secara aman dan harmoni tanpa campur tangan pihak lain. Itu dia dapat 1 markah. Kemudian Malaysia juga menyokong segala bentuk hak untuk hidup secara aman dan harmoni tanpa pencabulan dan penindasan mana-mana pihak. Ini satu lagi bentuk uraian yang kita boleh beri. So dia akan membawa 2 markah lah. Soalan ni mudah, ramai orang boleh jawab. Tapi huraian dia tu, huraian dia. Kalau kamu sebut Malaysia memperjuangkan hak untuk menyelesaikan masalah dalam masalah aman sahaja, kamu hanya akan dapat 1 markah ya. Kamu hanya akan dapat 1 markah sahaja. So inilah di antara perkara-perkara penting dalam soalan ini yang perlu diberi perhatian oleh pelajar. Ya. Dia ada 4 soalan, contohnya ada 4 soalan. So semuanya membawa markah 15 markah. So kamu patutnya dapat 15 markah. Kamu sepatutnya dapat 15 markah penuh untuk soalan ini. Okey, kita dah habis part 1 ni. Part 1 atau bahagian 1 ni. Perbincangan dia. Okey, setakat ni clear. Ada soalan nak tanya tak? Ada tak soalan nak tanya? Ada ke tak? Ilham nak tanya Ilham. Tak ada Tak ada Okey, kalau tak ada kita tamatkan di sini untuk part 1 ni. Jadi saya harap anda semua boleh tengok balik, boleh rujuk balik lepas ni dalam nota edaran yang saya masukkan dalam Google Classroom, dan kita akan sambung part 2 lepas ni. So kita berhenti kat ni ya.